Ini adalah desain roller coaster yang paling bahaya dalam dunia. Malah ia direka dengan tujuan khas untuk menghantar penunggangnya bertemu sakaratul maut. Roller coaster biasanya adalah permainan taman tema yang paling menyeronokkan, di mana gerabak korang bergerak laju, berpusing, turun naik di sepanjang laluan gerabak. Lantas menyebabkan adrenalin penunggangnya merembes laju. Tapi siapa sangka ada manusia dengan otak yang tak berapa nak betul berfikir untuk menggunakan roller coaster sebagai sumber terakhir keseronokan untuk penunggangnya, iaitu melalui reka cipta Euthanasia Coaster. Euthanasia adalah satu amalan terancang untuk menamatkan riwayat hidup seseorang. Tapi bagi sesetengah negara, ia bukanlah dianggap sebagai jenayah. Apapun, dalam perubatan euthanasia ini adalah antara perkara yang paling kontroversi. Sebab kamu tak sepatutnya ada hak untuk pilih sendiri bila dan bagaimana roh kamu nak dikeluarkan daripada tubuh. Apatah lagi yang lebih distopia, sekarang ni dah ada beberapa syarikat, contohnya dekat Kanada, yang diorang otak geliga, diorang fikir cara untuk mencari keuntungan daripada servis menawarkan perkhidmatan berjumpa dengan malaikat pencabut nyawa. Aku tengah berusaha sedaya upaya tak nak bagi kena demonetize ni. Kau dah faham je kan? Jadi bila benda ni dah pun mula dibenarkan, empangan sudah pun pecah. Orang start fikir, apa cara yang paling best nak hantar manusia ke alam lain? Yang orang-orang ni tak kisah untuk bayar untuk kali terakhir. Jadi dari itulah datang idea gila Euthanasia Coaster ni. Euthanasia Coaster adalah satu desain roller coaster yang setinggi 500 meter. Ya, 500 meter lagi tinggi daripada menara KLCC. Penunggang kemudian dijatuhkan dengan sangat curam menghampiri jatuhan bebas dan boleh mencapai kelajuan 360 km sejam. Lepas tu saya tahu apa yang berlaku. Dia pun jatuhlah ke tanah, splat, dan kemudian tamatlah karangan aku seorang manusia je kan. Jap. Kalau macam tu, buat apa nak ada landasan roller coaster apa bagai? Dan benda ni tak boleh. Sebab ia menyalahi peraturan utama dalam desain roller coaster. Iaitu apa dia? Cuba korang teka. Tak ada orang ambil gambar waktu kau jatuh tu, bukan peraturan utama desain roller coaster. Suruh penunggang kau buang air besar sebelum naik pun bukan. Iaitu roller coaster tak boleh buat penunggang jatuh ke tanah. Itulah peraturan utama hang nak desain roller coaster. Jadi macam mana nak hantar penunggang roller coaster kau ke alam roh kalau dia tak boleh sentuh tanah? Dari situlah datangnya elemen kedua dalam desain roller coaster ni. Elemen yang pertama adalah jatuhan daripada poin yang sangat tinggi. Elemen kedua adalah siri-siri gegelung. Ada 7 gegelung yang bakal dilalui oleh gerabak setelah ia jatuh. Setiap gegelung adalah lebih kecil daripada sebelumnya. 7 gegelung ini adalah dos yang akan mengubah status seseorang daripada bujang kepada milik tanah. Untuk faham macam mana mekanismenya berfungsi, kita kena faham dulu dengan konsep G-force, daya G. Daya G ni ringkasnya adalah pecutan akibat graviti. Bila korang jatuh dari tempat tinggi, korang memecut dengan nilai 1G, iaitu 9.81 meter per saat kuasa 2. Sebenarnya tak payah jatuh pun. Korang yang tengah duduk ke atas toilet jamban sekarang ini pun tengah mengalami pecutan sebanyak 1G ni. Malah daya G ni dialami oleh semua makhluk, semua orang dekat atas muka bumi ni. Jadi daya G ni secara sendiriannya ia langsung tak berbahaya yang boleh mengarwahkan anda.
Tapi nilai G yang terlalu tinggi lain pula cerita dia. Kalau anda memecut dengan pecutan 9 kali ganda daripada nilai G, badan anda akan rasa 9 kali ganda lebih berat daripada kebiasaan. Darah akan meluru ke kaki anda dan jantung anda tak boleh mengepam dengan cukup untuk membawa darah ke otak. Penglihatan anda akan jadi sangat sempit sebelum ia menghitam seluruhnya. Kalau pecutan tu tak berkurang, korang akan pingsan sebelum kemudian diisekaikan ke alam barzakh. Cumanya korang bukannya tak boleh alangi nilai G yang tinggi lebih pada kebiasaan. Ya, boleh je. Cuma tak boleh lama. Pecutan 5G korang boleh tahan dalam 2 minit. Kalau 3G korang boleh tahan sejam. 5G dengan 3G ni bukan yang dipancarkan daripada menara tu, tahu, yang buat orang jadi zombie tu tak. 5 kali ganda pecutan graviti. Kalau pecutan yang sangat-sangat ekstrim daripada kau pegun kepada kelajuan cahaya dalam masa 5 saat tu, macam mana pula macam yang kita biasa tengok dalam cerita Star Wars tu kan. Kalau macam tu, kesan daya G tersebut akan membuat badan korang bertukar jadi habuk dan korang boleh berkenalan dengan makhluk quantum realm. Balik pada roller coaster kita ni tadi, apa yang gegelung ni buat adalah pada setiap gegelung, penunggangnya akan dikenakan daya G sebanyak 10G untuk setiap gegelung. Bila korang lalui gegelung itu, atau dalam bahasa Britishnya clothoid loop, arah pergerakan korang sentiasa berubah. Perubahan arah ini disebabkan oleh kehadiran daya yang tidak stabil, lantas mengakibatkan pecutan. Anda akan merasa ada daya yang menolak anda ke arah tempat duduk anda. Buntut anda jadi melekap, dia peluk tempat duduk tu. Di tengah-tengah perjalanan antara gelung-gelung itu, otak anda mungkin akan memancutkan sensasi-sensasi yang macam-macam. Mungkin macam mimpi yang tak ada penghujung, mungkin macam korang terperangkap di dalam maze, korang rasa terapung dalam ruangan putih, dan korang mungkin lupa pun, kenapa aku tiba-tiba berada ke atas roller coaster ni? Dan anda akan mengalami keadaan seperti ini dalam masa 1 minit. Tempoh itu sudah cukup untuk mentransformasikan kehidupan anda kepada sekujur jenazah di hujung landasan. Tapi harapnya kat tengah-tengah perjalanan tu, penunggang tu dia dapat rasa seronok lah kot dapat main roller coaster yang punya besar gedabak yang panjangnya separuh kilometer tu. Sebab itu yang dia nak cari kan. Itu kalau roh tu berjaya lah tinggalkan jasad bila dia sampai dekat penghujung. Kalau tak berjaya, kenalah ulang balik second round ke third round ke. Jadi sekarang sampailah kita kepada persoalan utama. Roller coaster ni wujud ke sebenarnya? Jawapannya adalah tak. Belum lagi lah paling kurangnya. Ia cuma macam desain seni artistik seorang artis. Yang banyak pula mamat ni buat hasil karya gila. Contohnya planet yang diperbuat sepenuhnya daripada badan manusia. Apa benda ni? Tapinya tujuan utama desain roller coaster ini adalah lebih untuk meneroka idea, tengok macam cara apa yang paling seronok untuk kita menghembuskan nafas terakhir kan. Dan sebenarnya bila dengar keseluruhan proses tu, taklah rasa seronok sangat, takut adalah. Apapun, semua orang akan meninggalkan dunia ini, dan cara yang paling seronok yang 100% sah adalah dengan kita membuat amalan baik sebagai detik terakhir hayat kita. Kita pergi dengan bekalan amalan yang banyak, kita meninggalkan amal-amal jariah, dan kita paling penting sekali sentiasa berdoa supaya dikurniakan husnul khatimah. Itu adalah cara yang paling baik untuk kita pergi meninggalkan dunia. Tak sangka kan ada tazkirah pula kat ujung-ujung. Jadi itulah dia sikit sebanyak penerokaan kepada satu desain yang sangat-sangat merepek, Euthanasia Coaster. Jadi apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan kalau anda menyokong saluran ajar, sedilah untuk join dan support. Assalamualaikum.